Yang pelik bin ajaibnya, orang sama yang menuntut perkara ini kini ingin mengambil tindakan ke atas saya kerana membangkitkan isu LCS dan inginkan perbahasan ini dan tidak inginkan isu ini didiamkan selepas pilihan raya. Kerana rakyat bijak menilai. Rakyat dengar bagaimana kita berkempen sebelum pilihan raya. Kita letakkan tuduhan ke atas beberapa menteri-menteri utama yang kini dalam kerajaan dulu kata ingin penjarakan mereka. Saya panggil sidang media ini untuk menjawab beberapa isu yang masih berterusan dari minggu lepas, iaitu berkenaan usul tergempar saya untuk membahaskan isu LCS. Pada hujung minggu ada beberapa perkara yang telah pun dikongsikan berkenaan isu ini dan saya mengambil masa untuk adakan sidang media ini untuk menjawab perkara-perkara tersebut. Pertama sekali, saya ingin menjawab serangan daripada sahabat-sahabat Angkatan Muda Keadilan AMK yang dibuat melalui kenyataan media semalam. Sahabat-sahabat AMK kongsikan bahawa saya dan pimpinan muda hanya mengalih tiang gol dan juga mencadangkan supaya tindakan diambil ke atas saya dan juga muda. Saya ingin ingatkanlah sahabat-sahabat AMK dan saya ingin berterus terang kepada rakyat. Kita perlu ingat siapa yang mengalihkan tiang gol. Orang sama yang kini mencadangkan supaya tindakan diambil ke atas saya kerana membawa isu LCS di dalam parlimen adalah kumpulan yang sama sebelum pilihan raya yang lepas yang turut mengusulkan perbahasan tergempar di parlimen sebelum pilihan raya. Orang sama yang berkongsikan dan berkempen kata bahawa LCS ini lebih teruk rasuah dan penyelewengannya dari 1MDB. Orang sama yang tidak tunggu pun perbahasan, siasatan dilaksanakan untuk kata kita menang, kita tangkap, kita humban pemimpin-pemimpin utama ke dalam kerajaan, ke dalam penjara. Saya tidak katakan pun perkara ini. Saya tidak katakan kita humban mereka dalam penjara. Saya tidak letakkan tuduhan sebegini. Yang saya mohon is proper due process. Iaitu kita adakan perbahasan ini di parlimen, isu sama yang dituntut sebelum pilihan raya. Yang pelik bin ajaibnya, orang sama yang menuntut perkara ini kini ingin mengambil tindakan ke atas saya kerana membangkitkan isu LCS dan inginkan perbahasan ini dan tidak inginkan isu ini didiamkan selepas pilihan raya. Kerana rakyat bijak menilai. Rakyat dengar bagaimana kita berkempen sebelum pilihan raya. Kita letakkan tuduhan ke atas beberapa menteri-menteri utama yang kini dalam kerajaan dulu kata ingin penjarakan mereka. Tetapi bila kita ingin tahu isu ini secara mendalam, kita lupakan, kita diamkan, kita bisukan mulut, pekakkan telinga, butakan mata. It is just not right. Saya bangkitkan isu ini kerana isu ini adalah isu yang teramat penting dan mustahak. Saya dibesarkan oleh atuk yang berkhidmat dalam tentera laut diraja daripada umur mudanya sampai dibesara. Saya juga merupakan graduan Maktab Tentera Diraja. It is in my blood. Dan saya ingat nasihat atuk saya yang sentiasa ingatkan saya bahawa frontliners utama negara kita adalah mereka dalam bidang ketenteraan yang menjaga kedaulatan negara, menjaga perairan negara. Dan isu ini adalah isu yang telah sekian lama berlarutan. Pada peringkat awal 9 bilion ringgit, dinaikkan kepada 11 bilion, kini 11.2 bilion ringgit, dikurangkan spek daripada 6 kapal ke 5 kapal. Dan adakah kita menunggu laporan PAC sebelum kita naikkan harga dan kurangkan jumlah kapal? Tidak. Ia tetap dibuat oleh kerajaan yang baru. Saya ingin adakan perbahasan ini kerana ini adalah isu sangat penting. Kedua, katakan sebelum pilihan raya akan ambil tindakan undang-undang. Kita akan terus tangkap humban mereka dalam penjara. Rakyat turut bertanya, siapa ni yang kita nak humban dalam penjara? Sebelum pilihan raya kata lain, selepas pilihan raya kata lain pula. Tapi yang paling pelik bin ajaibnya, tiba-tiba nak showkan tindakan diambil ke atas saya kerana menyuarakan keresahan rakyat, keresahan sama yang mereka suarakan sebelum pilihan raya. So let's be fair on this matter. Saya ni tak makan ugutan. Saya tidak takut, berani kerana benar. Ini isu rakyat yang kita konsisten bangkitkan sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya
dan juga selepas pilihan raya. Ini adalah kepada sahabat-sahabat EMK yang membangkitkan isu ini. Saya faham juga ada juga serangan sampingan, mereka katakan bahawa kalau berani bangkitkanlah sekali isu Pandora Papers. Alhamdulillah, kini kalian telah pun menguasai kerajaan. Speaker pun sangat dekat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bangkitkanlah. Kalau dibangkitkan, saya turut akan bersama bahas isu Pandora Papers, bahas isu LCS, bahas isu laporan ketua audit, bahas semua. Biar rakyat tahu. Kita jangan takut dan tidak ada mana-mana pemimpin muda yang ingin melindungi sesiapa pun. Kerana isu rasuah, penyelewengan adalah isu rakyat dan tidak boleh ada pelindungan. Jangan apabila kita sudah berada di tahta kuasa, kita berubah sikap daripada sebelum ke selepas pilihan raya. Ini adalah jawapan saya kepada sahabat-sahabat di dalam EMK. Sekarang saya ingin mengambil sedikit masa untuk menjawab Tan Sri Speaker. Saya akan tukar tone saya kerana sebagai ahli parlimen, saya tetap menghormati pejabat institusi Speaker. Saya hanya dimaklumkan perkara ini selepas dia memberikan teguran di dalam Dewan Rakyat dalam sekitar pukul 4 minggu lepas. Pada masa tersebut, saya turut berada di dalam parlimen tetapi dalam jawatan kuasa pilihan khas dalam bab pendidikan dengan beberapa ahli parlimen yang lain kerana I'm part of that parliamentary select committee, so tidak dapat saya jawab secara terus. Sebab itu apabila rakan-rakan media ada menghubungi saya, suruh saya jawab melalui telefon atau melalui video, saya kata nanti di atas hormat ke atas institusi Speaker Dewan Rakyat, lebih baik saya menjawab di dalam parlimen. Pertama sekali, saya telah pun mengutuskan surat secara rasmi kepada pejabat Speaker untuk menjawab beberapa perkara yang beliau bangkitkan. Izin saya kongsikan. Pertama sekali, Tan Sri Speaker kongsikan dalam hujahnya di dalam Dewan bahawa saya tidak adil kepadanya dan dia berkongsikan perenggan 4 iaitu saya tidak mematuhi peraturan mesyuarat 18.7C. Tetapi apa yang saya kongsikan di dalam Dewan, dalam ucapan saya, adalah perenggan 3 surat rasmi daripada Tan Sri Speaker. Dia ada 2 sebab yang diberikan. Pertama adalah tidak mematuhi peraturan mesyuarat 18.2 kerana tidak dinyatakan secara jelas mengapa perkara ini adalah perkara tertentu, berkehendak disegerakan dan berkenaan kepentingan orang ramai. Tetapi dalam pukul 4 dia hanya ungkapkan perenggan yang keempat. Ketiga tu tiada. Perenggan 3 ini sangat penting kerana dalam surat saya telah kongsikan isu yang sangat terperinci, sangat khusus, bukan isu ekonomi, penyelewengan secara am tapi agak khusus berkenaan isu LCS. Saya dah kongsikan mengapa ini adalah kepentingan orang ramai dan saya juga telah kongsikan mengapa ia perlu disegerakan. Kerana dalam tempoh masa 1 minggu, kos LCS dinaikkan tambahan 2.2 bilion ringgit dan jumlah kapal dikurangkan dalam tempoh masa 1 minggu. Itu kenapa ia perlu disegerakan. Dan mengapa ini isu kepentingan orang ramai, saya rasa semua orang tahu dan bersetuju. Ini melibatkan 11.2 bilion ringgit duit rakyat. Projek ditangguhkan berkali-kali. Tidak ada tangkapan-tangkapan besar walaupun dijanjikan sebelum pilihan raya. Tetapi yang lebih teruk, sampai hari ini 1 kapal pun belum sampai dan belum siap. Sebab itu saya berkongsikan kekecewaan saya. Tidak ada unsur serangan peribadi. Saya kongsikan apa yang telah pun dijanjikan sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Dan apa yang telah pun kita tuntut di dalam Dewan sebelum pilihan raya. Saya bukan seperti segelintir ahli parlimen pada sidang yang lepas, apabila Speaker, Tan Sri Speaker pada persidangan yang lepas menolak usul-usul tergempar, ada yang guna kata-kata kesat ke atas Speaker. Saya tak guna pun kata kesat. Kerana saya masih menghormati institusi Speaker. Sebab itu dalam bab ini, I hold my word. Saya pegang kepada kenyataan saya. Saya pegang kepada prinsip saya. Kerana isu ini adalah isu yang sangat penting. Dan saya tak nak bila saya turun ke lapangan, berjumpa dengan veteran, berjumpa dengan anggota tentera, berjumpa dengan rakyat. Dia kata, kamu ni cakap tidak serupa bikin. Sebelum pilihan raya lain, selepas pilihan raya lain. Sebab itu saya nak ingatkan dan nasihatkanlah kawan-kawan